Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Biarlah kita bisa mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita sudahi dulu ngobrol-ngobrolnya. Handphone harap di silent. Selesai ibadah kita bisa meneruskan untuk bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Jemaat bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita, suci, suci, suci. Alam kuasa
Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Kita percaya kita hadir ke sini bukan suatu kebetulan, tapi adalah anugerah Tuhan yang mengundang kita untuk bersama-sama datang menyembah Dia. Tidak ada yang rahasia di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau hati yang penuh sukacita dan terbuka, kita mau datang menyembah Tuhan dengan segenap hatiku. Sekali lagi biar lagu ini menjadi tekad kita datang ke sini untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kau berikan keperluanku sesuai rencana-Mu, tolong ku cari wajah-Mu sebelum berkat-Mu. Kau tahu yang terbaik bagiku. Tak ku mengerti, ku mau ikut dengan taat di setiap waktu. Senang hati ku mengasihi-Mu, senang hidup makin mengenal-Mu. Kita berdoa. Allah Bapa kami datang kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu mengundang kami untuk hadir di rumah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami memakai kesempatan yang indah ini ya Tuhan untuk datang menyembah Engkau. Biarlah kami boleh membawa hati yang penuh sukacita ke hadapan-Mu ya Tuhan. Membawa hati yang penuh dengan menyembah kepada-Mu. Karena tidak ada yang rahasia di dalam hati kami, di dalam diri kami ya Tuhan. Engkau mengetahui semuanya. Dan kami bawa dengan hati yang benar-benar Engkau sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Hadir di hadapan-Mu, menyembah dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, kami mohon Engkau saja yang pimpin dan Roh Kudus-Mu saja yang pimpin kami, agar kami boleh beribadah dengan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh menyembah-Mu dengan benar ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Tatkala kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu, urapi kami ya Tuhan. Bersatukan di dalam kami secara bahasa yang dan pengertian yang sama ya Tuhan. Sehingga bersama-sama kami boleh menikmati firman-Mu. Kami makin tahu kehendak-Mu ya Tuhan. Kami makin mengerti kebenaran-Mu. Dan kami makin ya Tuhan setia untuk melakukannya sesuai apa yang Engkau hendaki. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar hati kami memuji-muji Engkau
kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu ya Tuhan boleh berpengaruh pada lingkungan sekitar gereja kami. Agar pada waktunya mereka pun ya Tuhan boleh menerima Engkau dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan dan kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala jemaat kami sudah berdoa. Amin. Hormat diri bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-9. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita akan membacanya secara bersama-sama mulai ayat yang pertama. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kau dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepadanya yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang yang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jemaat silakan dulu. Biarlah kita masing-masing mengambil waktu berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan. Tidak usah memikirkan sebelah kanan kiri saudara, biarlah masing-masing kita menghampir di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 11 ayat 4 sampai 5. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah mendengar masing-masing doa kami.
Kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami masih sering jatuh di dalam dosa. Kami masih sering ya Tuhan tidak mau mendengarkan akan perintah-Mu, mendengarkan akan nasihat-Mu. Bahkan seringkali kami ya Tuhan mencoba untuk menjauh daripada Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Karena hanya Engkau-lah tempat kami bersandar. Karena hanya Engkau-lah ya Tuhan yang mampu mengampuni dosa kami. Dan kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Memberikan pimpinan kepada kami agar kami tidak mengulang-ulang perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu. Tidak mengulang perbuatan kami yang menyakiti sesama saudara iman kami ya Tuhan. Tidak mengulang membuat menyakiti orang lain. Dan pimpin kami ya Tuhan agar di tengah-tengah kehidupan kami masyarakat ini ya Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang-Mu yang boleh bersaksi bagi Engkau ya Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon ya Tuhan kiranya Engkau pimpin hidup kami. Agar senantiasa mengarahkan pandangan kami kepada Engkau ya Tuhan. Agar kelak kedatangan-Mu yang kedua kali kami siap menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Di Bukit Golgota Tuhan Yesus mati disalibkan. Ia menderita. Ia sangat-sangat sakit. Tidak bukan dan tidak lain. Dia lakukan itu karena Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita jatuh di dalam hukuman dosa. Kita menyanyi ada suatu bukit nan jauh. KPPK nomor 167. Mati menggantiku
mendengarkan pujian duet. Oh, tidak ada pujian hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya perumpamaan bendahara yang tidak jujur, yang akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Himawan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. 亲爱的弟兄姐妹们，大家早上好！ Senang sekali kita bisa bertemu kembali dan beribadah bersama-sama. 非常高兴我们大家可以再见面，并且一起来崇拜。 Mari sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. 我们还没有读并且思想上帝话语之前，让我们同心祷告。 Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, 我们在天上的父，奉耶稣基督的名所敬拜的上帝， kami datang ke hadapan-Mu dan memohon pertolongan-Mu. 我们来到你脚前，恳求你帮助。 Kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami memahami firman yang kami baca dan yang kami dengar ini. 恳求主帮助我们，说我们可以明白我们所读并且所听的你的真理。 Dan supaya apa yang kami pahami, kami simpan baik-baik dan kami laksanakan, kami jalankan di dalam kehidupan kami. 我们可以将你的话语深深的铭刻在心里，我们可以清楚明白，并且在我们的生活中实行。 Pakai hamba-hambamu yang lemah ini jadikan sebagai saluran berkat firman-Mu untuk setiap kami. 求主使用你软弱的仆人，成为你真理的管道，让我们每一个人可以听到你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudari yang kekasih, kita buka kembali firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, Lukas 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 弟兄姐妹们，请大家再一次打开我们刚才所读的经文，就是路加福音16章第1到第9节。 Topik kita pada hari ini adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, diambil dari Lukas pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 路加福音16章第1到第9节，我们今天的讲题就是不义管家的比喻。 Saya tidak akan membaca lagi seluruhnya karena tadi kita sudah membacanya. Nanti ada ayat-ayat tertentu yang akan saya bacakan. 我们不再读全段经文，因为刚才我们已经读了，有几节经文，等下我会提出来。 Tapi saudara perhatikan di ayat yang ke-8. 请大家注意第8节， Bunyinya seperti ini. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. 第8节说。 主人就夸奖这不义的管家做事聪明，因为今世之子在世事之上，较比光明之子更加聪明。 Saudara sekalian, bacaan kita tadi bicara mengenai bendahara yang tidak jujur. 我们刚才所读的经文是关于一个不义的管家， Yang namanya tidak jujur, yaitu pasti orang jahat lah. 就是说到不义，就是一个不好的人、坏人， Orang yang tidak baik. 一个不好的人， Apalagi ini berurusan dengan uang. 尤其是有关系到钱的问题。 Kita paling takut kalau suruh orang yang tidak jujur pegang uang. 我们很怕让一个不诚实的人管理钱财。 Orang ini disebut bendahara yang tidak jujur. 这个人被称为不义的管家。 Tapi di ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. 但是在第8节却说，主人就夸奖这不义的管家。 Lah orang tidak jujur kok dipuji?
一个不义的人、不诚实的人，为什么受到夸奖呢？ Tapi saudara perhatikan bahwa memang bukan ketidakjujurannya yang dipuji. 但是请大家注意，不是夸奖他的不诚实， Karena di ayat 8 dikatakan Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena tindakannya yang cerdik. 第8节是说，主人就夸奖这不义的管家做事聪明， Karena orang ini bertindak cerdik. 他做事有聪明。 Saudara, orang kalau udah berkenaan dengan uang memang cerdik-cerdikan lah gitu ya. 如果关系到钱的问题，就关系到聪明。 Orang dunia ini paling cerdik kalau udah bicara soal uang. 世界上的人有关钱财方面是很聪明的。 Saudara, mungkin kita bisa belajar sesuatu dari orang dunia ini. 我们可以从世界之子学到功课， Kita bisa belajar dari bendahara yang tidak jujur ini. 我们可以从这个不义的管家身上学习。 Saudara, ini bukan kita belajar kejahatan, 我们不是学习他的作恶， tapi kita belajar dari orang yang sebenarnya dibilang secara moral nggak baik, tapi masih ada sesuatu yang kita bisa pelajari. 而是我们要学习一个在道德上不好的人，却有某一方面是我们还可以学习的。 Seperti kadang-kadang kita menasehati anak-anak kita. 好像有时候我们这个劝勉我们的孩子， Misalnya ada orang tua nasihati anaknya supaya rajin belajar. Tuh kamu belajar tuh seperti pencuri di film itu. Dari pagi sampai sore dia belajar cara buka brankas. Tekun sekali. Belajar seperti itu. Rajin belajar. Bukan rajin belajar mencuri. Tapi rajin belajar dengan tekun seperti orang itu. 比方说父母亲劝告孩子，你要殷勤的学习。你看这个例子，这个小偷，他从早到晚，他一直不断的学习怎么样来打开保险箱。 不是叫孩子学习怎么样去打开保险箱，而是要学习他这个锲而不舍的精神。 Saya kadang-kadang senang nonton film yang perampokan bank yang seperti itu. 有时候我喜欢看那些关于银行被窃、被打劫的影片。 Ya, paling seru kalau saya lagi melihat dengan telinganya dia pelan gitu dia buka nomor kombinasi, kok bisa begitu ya. Dan itu memang luar biasa hebat. 这些盗贼啊，他们真的很厉害，他们可以用耳朵仔细的去听那个转轮发出的声音。 Tapi biasanya orang itu memang udah belajarnya sudah puluhan tahun, latih telinganya, belajar dengan berbagai model brankas, baru kemudian dia menjadi sangat ahli dalam hal itu. 但是要知道，这些人他们是从小，他们学了几十年，他们下了苦功，他们怎么样去锻炼他们的听觉，而且他们去学习各种不同的保险箱的这个转轮是怎么样运作的，以致他们能够达到那样的功夫。 Kita tidak sedang ajar anak kita untuk merampok bank atau mencuri uang, tapi belajar untuk tekun seperti seseorang yang rela belajar dari pagi sampai sore seperti itu, tekun seperti itu. 我们不是要教导孩子们怎么样去抢劫银行，怎么样去开保险箱，而是要让他们学习这些人，他们从早到晚怎样努力的，怎么样锲而不舍的去钻研他们所要学习的东西。 Jadi bagian ini mengajak kita untuk belajar dari bendahara yang tidak jujur ini. 所以这一段经文要带领我们来学习，怎么样从这个不义的管家身上学习。 Bukan belajar untuk tidak jujur, bukan belajar untuk melakukan penipuan, tapi belajar bagaimana menjadi cerdik sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Allah. 不是学习他的不义，学习他的不诚实，而是学习怎么样身为基督徒，我们在世上要过一个
有聪明的生活， bahkan harus lebih cerdik lagi sesuai dengan ukuran Tuhan. 甚至要照做上帝的这个 Lebih cerdik lagi sesuai ukuran Tuhan, sesuai kemauan Tuhan. 照着上帝的心意，我们要比世界之子更加聪明。 Maka saudara, bagian tadi yang kita baca itu disebutkan ada 2 hal 刚才所读的经文告诉我们2件事， mengenai anak-anak dunia dan anak-anak terang. 就是有世界之子、今世之子，还有光明之子。 Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pengikut Yesus itu adalah anak-anak terang. 相信主耶稣、跟随主耶稣的人被称为光明之子。 Tetapi kita bisa belajar dari anak-anak dunia ini bagaimana mereka bersikap cerdik. 但是我们可以从世界之子学习他们怎么样聪明。 Dan anak-anak dunia yang dimaksudkan tadi itu adalah contohnya seperti bendahara tadi. 这些世界之子的例子就是这个不义的管家。 Saudara, bendahara itu bisa punya pengertian seperti manajer. 管家也可以说好像是一个经理一样。 Dia diangkat oleh sang tuan yang punya usaha untuk mengepalai dari bisnis atau usahanya dia. 主人就提拔他，让他来经营管理主人的事业。 Dia mengelola uang dan harta milik dari sang tuan. 他经营管理主人所拥有的财富。 Tapi apa yang terjadi? 但是发生什么呢？ Dalam bacaan kita dikatakan bahwa bendahara ini yang disebut dengan anak-anak dunia ini adalah orang yang menghambur-hamburkan uang dan milik sang tuan. 圣经告诉我们，这个财主的管家或者是世界之子，他浪费主人的财物。 Jadi sebenarnya ini orang tidak baik. 其实他是一个不好的人， Menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan milik dari Tuhan yang mempercayakan harta bendanya kepada dia. 他浪费挥霍主人所托付给他管理的财物， Dan karena itulah kemudian dia disebut sebagai orang yang tidak jujur. 所以他被称为是一个不义的人、不诚实的人。 Jadi memang orang ini yang disebut dengan bendahara ini atau anak dunia ini orang yang tidak patut untuk diteladani, tidak patut untuk dicontoh. 所以其实这个不义的管家或者说是世界之子，是不配成为我们的榜样，不配我们向他学习的。 Mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun dia menghambur-hamburkan uang dari tuannya ini. 也许经过几个月或者几年，他一直在那边浪费主人的财物。 Dengan kata lain sebenarnya orang ini pun tidak punya sifat yang bisa dipercayai. 所以他没有拥有可以信任的性格， Tapi mungkin selama ini dia nggak sadar karena tidak ketahuan. 但是也许他没有醒悟到他的错误，因为没有被发觉。 Selama ini dia tenang-tenang saja menilep dan menghabiskan uang dari tuannya. 他在那边安安稳稳的挥霍、浪费主人的钱财。 Tetapi kemudian datanglah hari itu. 但是那一天来到了， Ketika tuannya menemukan problem, masalah di dalam diri manajer atau bendahara ini. 当主人发现了这个管家或者这个经理身上所发生的问题， Bahwa ternyata bendahara ini yang menghabiskan uangnya. 这个管家他挥霍主人的财物 Nah,，karena itulah tuan ini meminta pertanggungjawaban. 所以主人就要他交代明白。 Di ayat kedua dikatakan begini. 在第2节说， Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. 主人叫他来，对他说：“我听见你这事怎么样呢？把你所经管的交代明白，因你不能再做我的管家。” Saudara sekalian, tuannya meminta pertanggungjawaban. 主人要他
把他所经管的交代明白。 Dan dia tekankan pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. 就是把你所经管的交代明 Jadi 白， itu bukan milikmu. 因为那些都不是你 Kamu hanya 的， manajer yang mengelola. 你只是管理的经理， Kamu jangan pakai seenak perutmu. 你不可以所心所欲的去 Dan 用， sekarang engkau harus pertanggungjawabkan. 你现在要负责任。 Saat itulah saudara dia kaget. 那个时候他大吃一惊， Saat itulah krisis muncul dalam dirinya. 那个时候在他里面就产生了这个危机， Cilaka, 糟糕了， aku akan dipecat. 我要被辞掉了。 Dan saat itu pula otaknya mulai muter. 那个时候他就动脑筋， Dan dia mau lakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. 他要做一件事来保全他自己。 Saudara, disitulah kemudian dia dipuji. Karena cerdiknya itu. 因着他的聪明，他就得到了夸奖。 Kenapa dia dipuji, saudara? 弟兄姐妹们，为什么他得到夸 Karena 奖？ orang ini di tengah-tengah krisis seperti itu, dia bisa merencanakan masa depannya dengan cerdik. 因为在这个危机当中，他能够动脑筋，为他的将来来策划。 Dia bisa merencanakan masa depannya dengan cerdik. Itu penting, saudara. 他很聪明的来策划他的前途，这是很重要的一件事。 Ketika dia mendengar bahwa dia akan dipecat, 当他听到他要被主人辞掉的时候， dia pikir, saya mau lakukan apa nanti? 他想以后我能够做什么呢？ Mau jadi petani saya nggak bisa. 我去做农民，我没有力； Mau minta-minta uang malu saya. 要去讨饭，我怕羞。 Kemudian dia lakukan sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang sangat salah, tapi menunjukkan otaknya main, otaknya jalan. 但是他做了一件事，我们知道是错误的，是不应该做的，但是可以表现出他的心机，他的计谋。 Dia mengatakan begini, 他这样说： aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. 我知道怎么行，好叫人在我不做管家之后，接我到他们家里去。 Aku tahu. Setelah pikir-pikir dia bilang, aku tahu apa yang harus aku lakukan. 他动脑筋，思前想后，然后他得到了一个计谋。我知道我要怎么做了， Sehingga walaupun nanti aku dipecat, 以致以后不论我被主人辞掉了， aku nggak akan jadi pengangguran. 我不至于成为一个无所事事的人， Aku nggak akan terlunta-lunta sana tanpa rumah. 我不至于成为一个流浪无家可归的人。 Ada orang yang akan menampung aku. 有人会接待我到他们家去。 Karena itulah kemudian dia mencoba berbuat baik kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya. 所以他就尝试对那些欠主人债的人做好事， Dengan mengurangi bahkan ada yang sampai 50% dari hutang-hutang orang tersebut dipotong oleh dia. 把他们欠的债，甚至有人就减掉了一半，58%。 Orang yang berhutang banyak dipotong 50%, ya senang sekali. 一个欠了很大的债的人被减掉了一半，当然很高兴。 Saudara, ini zaman yang sederhana ya, 2000 tahun yang lalu cerita ini. 这个故事是2000多年前的事， Sekarang punya banyak cara lain untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. 现在有很多不同的方法可以去做 Tapi ini 同样 2000 的 tahun 事 yang。lalu di kehidupan di desa. 但是这是在2000多年以前，在乡村里面的生活， Ini udah luar biasa tindakan seperti itu. 这样的行动实在是非比寻常。 Dia hanya ingin menanamkan jasa supaya ada orang-orang lain nanti berterima kasih kepada dia dan akhirnya dia diterima, dia dibantu oleh orang-orang itu. 他要对别人种下这个功劳，让以后他需要的时候，这些人可以帮助他，可以接纳他。
Saudara, kita tidak tahu persis bagaimana mungkin hutang-hutang itu bisa dipotong seperti itu. 我们不知道这些欠债的人怎么样能够把他们欠的债减掉一半， Paling tidak ada 3 kemungkinan. 最少有3个可能性。 Yang pertama sebenarnya memang barang-barang itu nilainya tidak setinggi atau pinjamannya tidak sebesar itu. Tetapi sang bendahara yang jahat ini sudah menaikkannya dengan komisi yang tinggi. Dan itulah yang dipotong. Akhirnya dia rela tidak dapat komisi supaya nanti diterima oleh orang-orang yang berhutang ini. 第一个可能性就是本来这些欠的账是没有那么高，只是这个不义的管家他自己把它提高了，让他可以得到这个花红。现在他甘愿舍去他的花红，让这些欠的账可以减下来。 Jadi yang dia potong itu adalah komisi buat dianya sang bendahara itu. 所以他减掉的是他自己本来要得到的那些分红。 Atau mungkin sebenarnya itu adalah bunga yang dipotong. 但是也可能第二个可能性就是他所减掉的是利息。 Sebenarnya di kalangan orang Yahudi zaman itu, kalau ada orang meminjam sesuatu dari orang yang kaya, sesama orang Yahudi, orang yang punya itu nggak boleh pinjam sesuatu dengan bunga. 其实照做当时犹太人的习俗，一个穷人他向有钱人借钱，这个有钱人不应该向穷人拿利息。 Tapi namanya juga orang bisnis. 但是就是一个商人的 Iya, 习俗。 dan meminjamkan uang hanya menjadi praktek yang dengan bunga dan bunga yang semakin lama semakin tinggi. 就是你借钱给人，你就要拿利息，并且这个利上加利。 Mungkin kemungkinan kedua itu adalah bunganya yang dipotong. 所以第二个可能性，他减掉的是利息。 Tapi kemungkinan ketiga, 第三个可能性， sebenarnya sang tuan ini tidak tahu persis yang pinjam itu pinjamnya berapa banyak. 这个主人他没有清楚的知道欠债的人到底欠了多少， Karena selama ini yang mengelola manajernya. 因为一项管理的是他的管家。 Dia yang bagian pembukuan, dia bagian keuangan, dia bagian pengelolaan aset dan sebagainya. Orang ini sendiri. 他这个管家、这个经理，他管理一切的财务问题。 Jadi dia juga nggak tahu kalau si A itu pinjam 100 tempayan, kalau si B itu pinjam 100 pikulan gandum, dia nggak tahu. 所以他不知道这个A他借了100篓油，那个 B 他借了100担麦子，他不知道。 Jadi semua informasi itu ada di tangan dari bendahara ini. 所以这一切知道的人就是那个管家自己。 Jadi ketika dipotong oleh bendahara itu, soalnya sang tuan itu mungkin nggak tahu. 所以当管家把这个欠债的减掉的时候，主人可能不知道这件事。 Tapi setelah kejadian, 但是事情发生之后， mungkin dia dengar-dengar informasi di pasar apa ternyata ada orang yang utangnya dipotong cukup besar sampai 50%. 也许他在市场听到有人在那边说，某某人他的债被减掉了一半， Dia mau marah tapi bendaharanya sudah keburu dipecat. 他要生气，但是他已经把管家辞掉了。 Tapi pikir-pikir cerdik juga itu bendahara. 后来他在想啊，这个管家原 Walaupun 来 dirinya 是 dirugikan. 很有心机的人，虽然他受到亏损， Wah cerdik juga itu orang. 但是这个管家实在是很有 Makanya 心 dikatakan dia 机， memuji bendahara itu. 所以他就夸奖这个不义的管家 Karena。walaupun merugikan orang lain tapi dia sedang merencanakan masa depannya. 虽然他让别人受亏损，但是他自己是在策划他的前 Itu 途， cerdik. 这是很聪明的。 Tapi cerdik memang buat kita itu cerdik yang nggak bermoral, 但 cerdik 是 yang salah. 这是错误的，这是不道德的聪明。 Saudara, cerdik itu tidak harus bilang pasti bermoral atau pasti tidak bermoral. Tidak, itu hanya satu alat di dalam diri kita, dalam pikiran kita untuk bisa menilai sesuatu dengan cepat.
聪明不聪明不是关你有没有道德或者你没有道德，而是你能够很快的决定你要采取的措施。 Banyak sekarang orang-orang yang disebut cerdik, pintar, pendekatan yang sangat bagus, tapi buat nipu orang. 现在有很多人很聪明，他们很会去笼略别人，但是是为了不好的目的。 Tapi itulah cara anak-anak dunia, mereka memang cerdik. 这就是世界之子的方法，他们是聪明的。 Cerdik untuk mendekati orang, cerdik untuk berbicara, cerdik untuk memaparkan keuntungan besar. Akhirnya orang-orang tamatan S1, tamatan S2, tamatan S3 pun bisa ketipu oleh ngomongan-ngomongan yang seperti itu. 这些人他们很会用甜言蜜语去得到人心，以致人家都相信他，不论你的学业、你的学识有多高，最后都被他骗得团团转。 Bukankah kita perlu juga belajar sebisa mungkin kita mau cerdik seperti itu, tapi untuk kebaikan. 我们要学习，我们尽量学习他们的聪明，但是是为了好的方面。 Sebenarnya itulah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. 这就是主耶稣要教导我们的。 Kita sebagai anak-anak terang, 我们成为光明之子， kok malah kita kayaknya kalah cerdik dibandingkan anak-anak dunia. 为什么我们比起世界之子，我们没有他们聪明呢？ Kurang berhikmat, kurang bijaksana dibandingkan dengan orang-orang dunia. 我们比世界之子没有他们的聪明，没有他们的智慧，没有他们的计谋。 Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，我们都是信主的 Karena 人， itu kita disebut sebagai anak-anak terang. 所以我们被称为是光明之子。 Sadarkah saudara bahwa suatu saat kita juga akan dituntut pertanggungjawaban? 我们有没有醒悟到，有一天我们也要在我们的主人面前交代清楚我 Persis 们的 seperti 事？ cerita tadi. 和这个故事完全一模一样。 Dia itu manajer, dia itu bendahara. 他是一个管家，他是经理， Dia mengelola aset, mengelola harta benda, mengelola uang. 他经营管理主人的财物， Tapi itu bukan miliknya. 但是那些都不是他的， Dia hanya pengelola. 他只是管理的人。 Karena itulah dia harus bertanggung jawab bulanan, tahunan, dia harus bertanggung jawab. 所以他每个月、每一年，他都要交代清楚明白。 Demikian pula dengan hidup kita. 我们的生活也是这样， Apa yang kita punya itu bukan milik kita. 我们所拥有的不是我们的， Itu pemberian Allah. 是上帝给我们的。 Nafasmu, talentamu, kesehatanmu, uangmu, itu pemberian Allah. 你的呼吸、你的健康、你的财产、你的聪明，这一切都是上帝赐给你的。 Dan keselamatan yang kita punyai, itu pemberian Allah. 而且我们的救恩也是上帝给我们的。 Kita diberikan supaya kita kelola dengan tanggung jawab. 上帝赐给我们，说我们好好的、负责任的去经营管理， Dan Tuhan mengatakan dia akan meminta pertanggungjawabannya dari kita. 并且上帝说他要我们在他面前交代清楚。 Misalnya dalam Roma 14 ayat 12. 在罗马书第14 ayat 12. 14章12节。 Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban terhadap tentang dirinya sendiri kepada Allah. 这样看来，我们个人必要将自己的事在上帝面前说明。 Setiap kita 我们每一个人 akan memberi pertanggungjawaban tentang diri kita kepada Allah. 我们每一个人必要将自己的事在上帝面前说明。 Kita bisa seperti bendahara tadi. 我们能够像刚才说的管家， Sebelum ketahuan, 在事情还没有发现之前， berfoya-foya, hidup semau kita, seenak perut kita. Seolah-olah ini perusahaan milikku. 我们可以很舒适的生活，浪费我们好像是这个事业是我们自己的， Kita bisa seperti itu seolah-olah semua ini punyaku. 我们可以这样做，好像
这些全部都是属于 Dan 我们 semua 的， untuk diriku. 这些全部都是为 Kita 了我。 seolah-olah tidak perlu bertanggung jawab kepada siapa-siapa. 我们似乎不必向任何一个人交代， Tapi Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kita akan memberi pertanggungjawaban tentang diri kita kepada Allah. 但是上帝的话语清楚告诉我们，我们个人必要将自己的事在上帝面前说明。 Saudara, itulah satu kejadian, satu krisis yang perlu selalu kita tahu, kita pikirkan, kita sadari. 我们必须常常思想、纪念这一件事情的重要性，这是我们身上的一个危机。 Bagaimana kita mengelola hidup kita, mengelola dan mengerjakan keselamatan kita, mengelola uang dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Semua itu kita harus pertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan. 我们怎么样经营管理上帝所赐给我们的资源，上帝给我们的时间，给我们的能力，给我们的救恩，这一切我们都要在上帝面前负责任。 Dan kalau kita sadar akan hal itu, 如果我们醒悟到这一点， kita memang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. 我们必须向上帝负责 Dan 任。 karena itulah kita perlu betul-betul mempersiapkan diri kita. 所以我们必须要好好的装备自己， Bukan dengan cara-cara pikir dan skema anak-anak dunia, tapi dengan cara-cara pikir anak-anak terang. 不是照做世界之子的计谋和方法，而是照做光明之子的态度。 Makanya pertanyaannya saudara sekalian, sebagai anak-anak terang, apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak terang? 所以问题是我们身为光明之子，我们有没有真正的活作好像一个光明之子的样式？ Kita status kita bukan anak-anak dunia. 我们的身份不是世界之 Kita adalah 子， anak-anak terang. 我们都是光明之 Apakah 子。 kita sungguh-sungguh berjalan dan hidup di dalam terang itu? 我们是否真正的生活行走在这个光明之中？ Saya kutipkan satu ayat dari Efesus 5 ayat yang ke-8. 在以弗所书第5章第8节， Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. 以弗所书5章8节，从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。 Dulu anak-anak yang hidup di dalam kegelapan. 从前我们是暗昧的，是黑暗之子。 Tapi anak-anak yang hidup dalam kegelapan pun punya kecerdikan untuk memikirkan masa depannya. 但是，甚至这些黑暗之子，他们都有聪明来思想、来计划他们的前途。 Lebih-lebih lagi kita sekarang sebagai anak-anak yang sudah ada di dalam Tuhan, terang di dalam Tuhan. 尤其是我们这些已经在主的光明之中的 Kita harus lebih pintar, harus lebih cerdik, harus lebih bijaksana di dalam mengelola kehidupan kita. 我们必须比他们更加聪明、更加有智慧、更加负责任的来经营管理我们的人生。 Makanya katakan hiduplah sebagai anak-anak terang. 所以你们要身为光明的儿女而生活。 Aslinya punya pengertian berjalanlah sebagai anak-anak terang. 就是行事为人当像光明的子女。 Berjalan itu menggambarkan dinamika kehidupan kita. 行事就是关于我们生活的动力。 Kita bangun tidur, kita mulai bergerak, kita berjalan, kita beraktivitas, kita berdinamika sepanjang hari sampai kemudian kita tidur lagi. 我们每天早晨醒来，然后我们就做我们所该做的事情，一直到晚上我们再一次睡觉。 Ketika berdinamika seperti itu, 当我们做这些活动的时候， kita lakukan dengan cara pikir anak-anak terang atau dengan cara pikir anak-anak dunia. 我们是以光明子女的心态来生活，或者是像世界之子那样的生 Dikatakan 活 di。sini, hendaklah engkau berjalan, hendaklah engkau hidup sebagai anak-anak terang.
这里告诉我们，我们行事为人就当像光明的子女。 Dan saudara sekalian, Tuhan Yesus punya satu kalimat yang sangat bagus untuk anak-anak terang yang seperti ini. 主耶稣有一句话，关于这些光明的子女是很好的， Dikatakan begini di dalam Matius 10 ayat 16. 在马太福音第10章16节。 Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。 Cerdik seperti ular. 灵巧像蛇， Belajar cerdik seperti anak-anak dunia. 你要灵巧学像世界之子， Tapi cerdik yang baik. 但是是好的灵巧， Cerdik yang tulus. 是诚心诚意的聪明， Cerdik yang kudus. 是圣洁的聪明。 Bendahara tadi itu cerdik. 刚才的管家他是有聪明， Tapi tidak bermoral. 但是他没有道德， Persis seperti pencuri yang cerdik. 就好像这个聪明的盗贼一样 Tapi，tidak bermoral. 他们没有道德。 Orang-orang Kristen itu harus cerdik. 基督徒必须要聪明灵巧， Tapi harus tulus, harus kudus, harus bermoral. 但是必须驯良，必须善良，必须圣洁，必须有道德。 Saudara sekalian, sekarang banyak hamba-hamba Tuhan jadi YouTuber. 现在很多神仆成为网红， Bagaimana supaya orang nonton YouTube-nya? 怎么样能够吸引人来看他的视频？ Dia harus berpikir otaknya. 他必须动脑筋， Cari cara yang cerdik. 想方设法找聪明的方法。 Akhirnya apa yang dilakukan? 最后做什么呢？ Meniru kecerdikan dunia. 就模仿世界的聪明。 Cara-cara dunia itu dipakai supaya orang nonton, supaya viewernya tinggi, supaya laku menghasilkan banyak uang. 他们就用世界人的方法，好让人受吸引来看他的视频，以致他的这个支持者就增加， Bikin kontroversi. 就做一些很apa ya? Kontroversi itu apa tuh? Pokoknya konflik sama siapapun lah, berantem di YouTube, supaya orang tertarik. 在网上，他们散播的内容是和人争吵、辩论，让别人受吸引。 Seperti sekarang ada orang bikin YouTube untuk kritik-kritik Alkitab bahasa Indonesia, dikatakan banyak salahnya. 好像有人在网上，他们就辩论说，英文圣经有很多的错误。 Itu bukan cerdik yang tulus. 这不是诚实的聪明， Itu bukan berhikmat. 这不是有智慧， Itu hanya meniru-niru skema anak-anak dunia ini. 这是模仿世界的人的计谋。 Tuhan ingin kita sebagai anak-anak terang punya kecerdikannya sendiri, berhikmat di dalam firman Tuhan. 上帝要我们身为光明之子，我们要在上帝的话语里面有聪明智慧， Cerdik seperti ular, 灵巧像蛇， tulus seperti merpati. 驯良像鸽子。 Khususnya dalam hal penggunaan keuangan, saudara. 特别是指使用钱财的方 Yang 面 kita。baca tadi. 我们刚才所读的经 Ini kan 文， konteksnya bicara mengenai keuangan. 这里是提到有关钱财的管理。 Bagaimana kita menggunakan keuangan kita? 我们怎么样来使用我们的钱财？ Kalau si bendahara yang tidak jujur ini, dia membuat skema untuk menguntungkan dirinya sendiri. 这个不义的管家，他设谋让他自己得到益处。 Jelas itu tidak pernah menjadi ajaran firman Tuhan. 这个很清楚，不是上帝的教 Firman 导。 Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain.
上帝的话语教导我们要对别人做好事， Karena itulah perumpamaan itu ditutup dengan ayat yang ke-9. 所以这一段经文用第9节来结束， Tentang bagaimana berhikmat dalam penggunaan uang dan harta milik. 怎么样在使用钱财方面要有智慧。 Ayat yang ke-9 tadi kita baca dan ayat ini sangat menarik. 第9节是一段很吸引人的经文。 Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. 我又告诉你们，要借着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。 Saudara, mamon itu sebenarnya pengertian sederhananya adalah harta milik. 马门就是钱财的意思。 Bahasa Indonesia tidak terjemahkan ambil kata itu maimonias, diganti ditulis hanya mamon begitu. Tapi pengertiannya adalah harta milik. 在英文圣经所说的马门，就是它的意思就是钱财。 Nah, disebut mamon yang tidak jujur itu pengertiannya adalah mamon dunia ini. Uang dunia ini. 不义的钱财，这里是指这世界上的财富。 Tidak selalu dalam pengertian uang kotor, uang hasil korupsi, bukan itu. Tapi ini adalah uang yang fana. 不是完全指那些肮脏的钱财或者贪污得来的财物，是指暂时的钱财。 Uang itu banyak gunanya. 钱有很多的用处， Walaupun fana tapi banyak gunanya. 虽然只是暂时的，但是它有很多的用处。 Ya, untuk bayar parkir, untuk beli makan, beli baju, beli handphone, beli laptop, beli rumah, beli mobil, semua kita memerlukan uang. 你要买任何东西，你都需要用钱去买。 Tapi Yesus bilang, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang. 但是主耶稣告诉我们，要借着那不义的钱财结交朋友。 Apa maksudnya? 什么意思呢？ Apa maksudnya kita mengikat persahabatan dengan uang? 我们要用钱财结交朋友，什么意思？ Saudara sekalian, kalau kita lihat bendahara yang tidak jujur tadi, 我们看这个不义的管家， jelas dia menghambur-hamburkan uang. 很清楚的告诉我们，他浪费主人的财物， Uang itu dihambur-hamburkan. 他随意的挥霍浪费。 Itu punya kecenderungan yang umum, kalau punya uang banyak kita suka foya-foyakan. 这是我们的通病。如果我们手上有很多的钱，我们就能够随意的挥霍浪费。 Tapi apakah itu cara penggunaan uang yang benar menurut Tuhan? 但是这是不是按照主的意思正确的用钱财的方法？ Tidak. 不是的， Bukan untuk dihambur-hamburkan. 钱财不是用来挥霍。 Apakah kita menggunakan uang hanya untuk hal-hal yang akan segera lenyap? 我们用我们的钱，在那些很快就要消失的事情上呢？ Uang itu ada guna, tetapi apapun yang dibeli oleh uang itu akan lenyap. 钱有用，但是用钱所买的任何东西，很快就会消失。 Berguna, tapi kemudian akan lenyap. 虽然有用，但是很快就会消失。 Maka firman Tuhan tadi mengatakan, ada waktunya uang itu tidak dapat menolong lagi, akan lenyap, tidak punya kekuatan lagi. 所以圣经告诉我们，有一个时候，这些钱就失去了它的能力，不再有用处了。 Tapi kita juga memang punya kecenderungan senang seperti itu. 但是我们有这个倾向，我们喜欢这样的事。 Tanpa punya kecerdikan, punya hikmat, penggunaan uang kita beli. Tapi sebenarnya enggak betul-betul kita butuh. Kita hambur-hambur atau kita beli sesuatu yang hanya bernilai fana. Hanya bernilai untuk hari ini. 我们随意的浪费，我们随自己所要的买，拼命的买，但是我们不知道这些东西都要流逝，有一天我们
这些东西对我们都失去了用处。 Maka ketika Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan uang, 所以当主耶稣说要借助那不义的钱财结 dia 交 tidak 朋 pernah 友， bermaksudkan kita beli itu persahabatan, kita sogok orang jadi teman kita, bukan. 他从来没有这个意思。我们可以买这个友谊，我们可以贿赂别人，让他成为我们的朋友，不是那个意思。 Persahabatan itu nggak bisa dibeli. 友谊是不能用金钱买 Uang 的， hanya punya kekuatan untuk beli handphone, tapi nggak bisa beli persahabatan. 钱只能够买物质，但是不能够买真正的友谊。 Tuhan Yesus tahu dan dia tidak akan mengatakan kalau kamu nggak punya teman beli dengan uangmu untuk dapat teman, enggak. 主耶稣不是说你如果没有朋友，你可以用你的钱去买朋友，不是。 Cinta kasih itu dibangun, persahabatan yang sejati itu dibangun dalam hubungan yang tulus, bukan hubungan keuangan. 爱和友谊是在真诚的交往关系中建立起来的，不是用金钱能够买到的。 Persahabatan itu nggak bisa dibeli. 友谊是钱不能买到的， Tapi uang bisa menjadi berkat bagi banyak orang sehingga di dalam kebaikan yang dibunculkan oleh uang kita akan mendapatkan sahabat dari seluruh dunia. 但是钱可以用来做好的事情，而且借助这些好的事情，我们可以得到全世界的友谊。 Dan orang lain akan menjadi sahabat kita dan kita menjadi sahabat orang lain. 别人能够成为我们的好朋友，我们也可以成为别人的好 Dan 朋 itu 友。 nilai yang sangat permanen. Kehidupan, persahabatan, persekutuan, cinta kasih. Itu sesuatu yang jauh lebih penting daripada hanya beli handphone, beli rumah. 这些有永恒意义的友情和爱和关怀，是远远比钱能够买到的物质更加有意义。 Maka sebenarnya apa yang Yesus mau ajarkan di bagian ini adalah bagaimana uang dibelanjakan untuk kebaikan. 所以主耶稣要教导我们的是，你怎么样用钱来做有好处、有益处的事。 Uang yang biasa kita pakai untuk sehari-hari yang fana ini, 我们每天所用的钱，对这些暂时的物质， kita keluarkan uang 我们出了钱， untuk tujuan kebaikan. 是为了那好的目的。 Bedanya bendahara yang tidak jujur itu dia keluarkan uang untuk kebaikan dirinya. 分别是这个不义的管家，他出钱是为了他自己的好处， Dan dengan cara yang tidak bermoral. 而且是不道德的方法。 Kita mengeluarkan uang 但是我们出钱 untuk tujuan kebaikan 是为了那好的目的， bagi orang-orang lain. 是为了别人的好处。 Itu selalu yang namanya cinta kasih. 这就是爱， Itu yang selalu namanya persahabatan. 这就是友谊。 Selalu memikirkan orang lain. 我们是为了别人的好处着想， Tujuan kebaikan. 我们的目的是好 Dan 的， kebaikan itu 而这个好处 selalu punya nilai yang permanen, nilai yang tetap, bahkan nilai yang kekal. 是有这个永恒的价值，甚至有永远的好处。 Bendahara itu berpikir dengan berbuat baik, dia bisa mendapat rumah untuk tempat dia tinggal kalau dia sudah dipecat. 这个管家他以为他能够用钱买到以后，如果他被辞掉了，他有地方住。 Pikirannya tetap sangat fana di dunia ini. 他的思想是关于世界上暂时的事 Makanya 情， tidak heran dia disebut sebagai anak-anak dunia. 所以不奇怪他被称为今世之 Dia 子。 cerdik tapi tetap dengan cara-cara dunia. 他聪明，但是是世界的方法， Makanya tidak heran dia berani melakukan hal-hal yang tidak bermoral demi kebaikan untuk dirinya sendiri. 所以难怪他敢用不道德的方法来得到他自己的好处。 Anak-anak terang 但是光明之子， dengan harta bendanya, dengan hidupnya, dengan talentanya, dengan uang untuk kebaikan yang bernilai kekal. 他用他的聪明，用他的
恩赐，用他的时间、他的能力，是为了那永恒价值的东西。 Maka dikatakan sekalipun nanti uang tidak bisa menolong kamu lagi, Soalnya- uang tidak punya kekuatan lagi, kamu akan diterima dalam kemah yang kekal. 到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。 Itulah nilai-nilai kekekalan yang kita tanamkan, saudara. 这就是我们所要种植的永恒的价值。 Dengan uang yang sama kita beli satu hobi yang sangat mahal, satu gadget yang sangat mahal. 我们用钱买了很贵的设备。 Dengan uang yang persis sama mungkin kita bisa sekolahkan anak yang sangat miskin sampai tamat SMA. Itu nilai pendidikan yang sangat kekal permanen di dalam diri anak itu. 但是用同样数目的钱，我们也许可以帮助一个困苦的、没有能力求学的孩子，让他可以得到学问，这个是有永恒价值的。 Bukan hanya menolong anak yang kita sponsori itu, tapi menolong keturunan berikutnya supaya tidak lagi menjadi keluarga yang bodoh, keluarga yang paling tidak punya pendidikan. 不单单是帮助这个孩子，让他可以得到知识，而是帮助他的下一代，不至于一直在贫穷、在无知的里面。 Tuhan Yesus pernah berkata, 主耶稣曾经说， ketika engkau memberi makan kepada orang, memberi pakaian kepada orang, 当你给人食物、给人衣服穿， engkau tidak hanya mikirin makananmu, pakaianmu, tapi untuk orang lain. 你不单单是想自己的食物、自己的衣裳，但是你想到别人， Engkau lakukan sesuatu yang lebih besar daripada hanya itu. 你所做的比所看得见的有更大的价值。 Engkau lakukan untuk Tuhan Yesus. 你是为主耶稣而做， Makan, berpakaian itu biasa. 吃东西、穿衣服是很平常的事。 Baju itu akan rusak beberapa kali dipakai. Makanan kita makan kemudian akan dengan cepat terbuang. Walaupun memang betul akan membentuk kita, tapi kita ngulang lagi, makan lagi, akan terus seperti itu. 衣服穿了一段时间就能够坏，我们吃东西也能够消化掉。虽然对我们的身体有好处，但是我们一直周而复始的这样做， Itulah sesuatu yang fana. 这一切都是暂时的。 Tapi kalau kau lakukan untuk orang lain, kau bantu orang lain, 但是如果我们是为别人着想，我们是为了要帮助别人 itu。seperti untuk Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus katakan di Matius 25. 主耶稣在马太福音25章说：“我们坐在这些人身上，就好像是坐在主耶稣身上 Itu 一样。 satu kebaikan yang punya nilai yang permanen. 这些好行为都是有永恒的价值。 Kita bantu orang, kita kasih beasiswa untuk satu siswa, satu mahasiswa. Sebenarnya kita sedang menanamkan nilai-nilai yang permanen, yang tetap di dalam orang tersebut. 我们帮助别人，我们给他奖学金，让他可以继续求学。我们是在他身上种下这个永恒价值的种子。 Itulah seharusnya yang menjadi salah satu kecerdikan dari anak-anak terang. 这就是光明之子所必须要拥有的其中一个聪明。 Berpikir tentang masa depan, persiapkan masa depan. 我们为我们的前途、为将来预备， Tapi bukan hanya untuk diri kita sendiri, 但是不单单是为我们自己本身， orang-orang lain juga. 但是也是要为别人着想。 Disitulah kita tanamkan nilai-nilai yang kekal, nilai-nilai yang permanen di dalam diri orang-orang yang kita berkati melalui uang kita, melalui harta milik kita. 我们借助我们的钱、我们的财富来帮助别人，我们是在他们身上种植这个有永恒价值的种子。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿主赐福我们， Amin. 阿门。 Mari kita akan berdoa bersama. 我们同心祷告。 Bapa kami yang di sorga, tanamkanlah firman-Mu dalam hidup, dalam hati kami masing-masing. 我们在天上的父，求你将你的道铭刻在我们每个人的心和生活中。 Kami mohon Tuhan memberkati kami. 愿主赐福我们， Engkau sudah memberi kami banyak yang kami kelola dalam hidup ini.
你已经赐给我们在生活中许多事情来经营管理， khususnya uang, harta benda, harta milik yang Kau berikan kepada kami. 尤其是你所赐给我们的钱财，给我们的财富， Tolonglah kami kelola dengan penuh tanggung jawab. 求主帮助我们能够好好的、认真的去经营管理。 Tolonglah kami juga menjadi anak-anak terang yang cerdik menggunakan seluruh kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa mendatangkan nilai-nilai yang kekal. 帮助我们身为光明之子，我们可以使用你所赐给我们的聪明智慧，好好的使用你所给我们的资源，带来永恒价值。 Kami tidak hanya memikirkan diri kami, tidak hanya memikirkan masa depan kami, tidak hanya memikirkan rumah saat ini yang menampung kami di dunia saat ini. 我们不单单是想，在这个世界上我们可以居住的房子，或者我们所拥有的资源和财富而已。 Tapi kami memikirkan juga bagaimana uang kami, harta milik kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk tujuan kebaikan yang mendatangkan nilai-nilai yang kekal bukan hanya untuk kami tapi juga untuk orang-orang lain. 但是开启我们的心窍，让我们也可以思想，我们所拥有的财富可以用在更有永恒价值的事情上，不单单是给我们带来好处，也给我们周围的人带来永恒价值的好处。 Tolonglah Tuhan berikan kami hikmat yang seperti itu, hikmat sebagai anak-anak terang. 求主赐给我们身为光明之子，拥有这样的聪明智慧。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Biarlah kita minta pertolongan Tuhan agar kita dijadikan anak-anak terang yang cerdik dan bertanggung jawab mengelola berkat dan anugerah Tuhan. Dan kita dijadikan anak-anak terang yang setia melayani Tuhan. Kita responi firman Tuhan. Kita menyanyi KPPK nomor 274, Sucikan Hatiku, oh Tuhan. Semua
kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk firman Tuhan yang terus-menerus mengingatkan kami supaya kami tidak hanya hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang kami ingini, hidup untuk mencari kesenangan pribadi, tetapi kami belajar untuk hidup sebagai anak-anak terang yang berhikmat, yang cerdik, serta mampu memanfaatkan harta yang sudah Tuhan berikan untuk kebaikan, untuk yang bernilai kekal. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk hal ini. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Bagi kami yang mungkin masih muda, mungkin kami memikirkan mengenai masa depan, mungkin kami memiliki pergumulan di pekerjaan, mungkin di pekerjaan kami merasa tertekan. Ya Tuhan, kami memiliki Allah yang jauh lebih berkuasa, Allah yang terus menyertai, Allah yang selalu hadir. Karena itu biarlah Allah yang selalu hadir itu yang menguatkan kami yang masih muda, supaya kami tidak takut di pekerjaan, kami tidak tertekan, dan kami juga bisa menatap masa depan dengan harapan. Terima kasih ya Bapak untuk hal ini. Kami juga mau berdoa untuk pasangan-pasangan muda, mungkin yang sudah berkeluarga, anak-anak yang masih kecil, dan kami sadar untuk keluarga muda juga ada pergumulan sendiri, kekhawatiran mengenai anak, bagaimana mereka nanti bertumbuh, mungkin mengenai keuangan, hubungan suami istri. Sekali lagi kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Meskipun itu adalah pergumulan di dalam keluarga, kami percaya Allah pun memberi perhatian. Dan Allah ingin kami menjadi keluarga yang tidak hanya harmonis tetapi juga menjadi keluarga yang dekat dengan Tuhan, keluarga yang dipimpin Tuhan, dan keluarga yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kami serahkan, kami semua khususnya pasangan-pasangan muda, keluarga-keluarga muda ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat mereka yang sudah lansia atau buat mereka yang sedang sakit, mereka yang sudah lama mengikut Tuhan dan mungkin ada pergumulan sendiri, mungkin ada hal-hal yang berat yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain, tetapi Allah adalah Allah yang mengetahui segala yang menjadi pergumulan mereka. Tuhanlah yang biarlah senantiasa menjadi sumber kekuatan dikala mereka lemah. Tuhan menjadi sumber pengharapan dikala mereka khawatir dan merasa putus asa. Karena kami percaya sekali lagi, Allah kami adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Bapak, sekali lagi kami menyerahkan kami semua, khususnya mereka yang sedang sakit, yang lemah tubuh, yang lansia. Tidak hanya di tempat ini, juga mereka yang mengikuti secara streaming dari YouTube. Ya Tuhan, Tuhan yang juga sertai mereka. Dan biarlah kami tidak hanya orang-orang yang mampu bertahan, tetapi kami sebagai umat Tuhan juga menjadi umat yang mampu menjadi berkat, menjadi terang bagi sekeliling kami, sehingga mereka pun bisa merasakan kasih Tuhan dan mengenal Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Berkat Tuhan selalu berkecukupan bagi kami, bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah dan berkat-Nya? Kita akan menyampaikan persembahan kepada Tuhan.
KPPK Kumau Setia nomor 776. Persembahan dapat diberikan di kotak persembahan depan belakang ataupun transfer melalui QRIS ke rekening gereja. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, terima kasih Tuhan, hari ini yang indah, kami layak bisa masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bisa memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami mau belajar dan diajar, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, dari firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semua berkat-Mu Tuhan, Bapa yang Maha Tahu, Bapa yang memberikan semua kebutuhan kami, dan kami bisa memberi yang berkenan kepada kami, persembahan kami yang layak untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup dan mengampuni dosa-dosa kami. Kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang bisa mengajarkan kami dan menuntun kami ke jalan yang kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Putra, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekalian pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. 父神的慈爱，主耶稣基督的平安，圣灵的感动和带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk.
Shalom saudara-saudari semua dalam Tuhan. Ya, kita mengucap syukur ya, kita masih boleh hadir di tengah-tengah ibadah ini pada hari ini. Kita akan berkenalan dengan seorang rekan baru, ya, jemaat yang baru pertama kali datang. Ya, saya nggak tahu masih ada di sini nggak ya. Namanya Pak Aciang. Pak Aciang bisa berdiri. Dia tadi duduk di belakang ya. Mungkin sekarang udah keluar, udah pulang ya. Gak apa-apa ya. Nah, ucapan terima kasih kepada Pendeta Andreas Himawan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini di kebaktian umum dari pagi hingga pada siang ini. Kita bersyukur kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan kehidupan Pak Andreas. Pemilihan diaken periode 37 tahun 2025 sampai 2026 telah terlaksana pada minggu lalu tanggal 3 November dan berjalan dengan baik. Hasil perolehan suara diurutkan dari suara terbanyak adalah sebagai berikut. Dewasa 5 yang teratas adalah diaken yang terpilih ya. Yang pertama adalah Ci Rudianto dengan perolehan suara 254 suara. Yang kedua adalah Johnny Hugh 229 suara. Yang ketiga adalah Lee Kun Chu 217 suara. Yang keempat adalah Asanto 195 suara. Yang kelima adalah Andre Chu 187 suara. Yang keenam adalah Herawati 148 suara. Yang ketujuh adalah Johnson Japari 135 suara. Dan pada bagian yang muda, 4 teratas adalah diaken terpilih. Yang pertama adalah Monica Vesilia 241 suara. Dedi 232 suara. Yang ketiga adalah Iputu Alfred Crosby 194 suara. Yang keempat adalah Ellen Melawati 172 suara. Yang kelima adalah Gary Hartanto 171 suara. Yang keenam adalah Irwan 82 suara. Nah, 9 orang diaken terpilih tersebut bersama dengan majelis jemaat periode 36 dalam rapat majelis hari ini 10 November 2024 pukul 1 siang nanti akan menyusun struktur kemajelisan GPMRI Kemurnian periode 37 tahun 2025-2026. Mohon jemaat semua boleh mendukung di dalam doa sehingga penyusunan struktur ini bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Saudara Pitung Cho Citung, adik laki-laki dari Pendeta Hardi Varianto pada hari Minggu 3 November di Surabaya. Jenazah telah dikremasi pada hari Rabu tanggal 6 November di Surabaya. Majelis dan jemaat turut berduka cita kiranya penghiburan dari Roh Kudus tercurah atas keluarga yang ditinggalkan. Berita kepak, apakah Anda masih mengalami sindrom fairy tale atau sindrom dongeng dalam kehidupan pernikahan? Bagaimana agar suami istri dapat saling menerima apa adanya? Temukan jawabannya di komunitas kepak. Saudara-saudari semua ditunggu kehadirannya pada hari Sabtu 16 November 2024 jam 3:30 sampai jam 5 di WJL lantai 2 ya. Jadi berharap bahwa pasangan-pasangan yang membutuhkan komunitas ini bisa datang ya untuk menghadiri komunitas kepak. Kita lihat untuk e-poster minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang perumpamaan lalang di antara gandum yang akan dibawakan oleh Guru Injil Dolly Young. Mari kita mau menyiapkan hati dengan memikirkan pertanyaan ini. Mengapakah Tuhan membiarkan anak-anaknya hidup di dalam dunia yang ternoda kejahatan? Mengapakah Tuhan membiarkan anak-anaknya hidup di dalam dunia yang ternoda kejahatan? Biarlah ini boleh menjadi satu perenungan kita di dalam 1 minggu ini. Dan kita melihat apa yang Tuhan sediakan jawabannya bagi kita minggu depan. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh, kita menutup ibadah kita pada siang ini. Tuhan memberkati.